Dapat rezeki, dapat isteri cantik, alhamdulillah. Tuan-tuan yang kita dah berkeluarga sekian lama, dan kita akan realize dan sedar bahawa kecantikan tu bukanlah sesuatu yang besar dalam rumah tangga. Kalau cantik 24 jam duk menghadap telefon, duk buat konten TikTok, baju tak lipat, kita balik rumah makan masak tak ada, jadi huru-hara rumah tangga, pampers pun anak berak sampai kering dah. Kawan tu pun jadi tak tahu apa lama dah duduk dalam pampers tu. Kalau macam tu, setakat tu cantik tu tak memberi apa-apa faedah pun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Tuan Imam Al-Jatan Kuasa, tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertamanya kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah rahmatnya Allah Subhanahu wa taala beri kita sama-sama peluang berada dalam majlis ilmu kita pada malam ni. Moga-moga kehadiran kita akan termasuk di dalam timbangan amal soleh kita nanti. Amin ya rabbal alamin. Jadi bagi memberkati majlis kita mulakan dengan membaca ayat 1 sampai 10 daripada surah Al-Kahfi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باقع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا صدق الله العظيم. Baik, pada malam ni insya-Allah kita akan sambung lagi pengajian kita tajuk fiqh perkahwinan dalam siri yang berikutnya. Kita masih berada dalam bab-bab boleh menyebabkan kita melihat orang perempuan. Ada 7 sebab, maka malam ni kita masuk sebab yang ke-5. Warabi'u an-nadharu li ajli nikahi fayajuzu ila al-wajhi wal kaffain. Keempat, harus melihat kerana hendak berkahwin, maka harus melihat muka dan 2 tapak tangan. Baik, kita dah bincang sebelum ni beberapa benda lah. Sebab kita boleh tengok adik-beradik kita boleh tengok ni beberapa sebab. Maka
malam ni kita masuk, kita boleh tengok seorang perempuan tu dengan tujuan memang kita nak kahwin dengan dia, kita boleh tengok. Tetapi tengok tu bukanlah bermakna semua bahagian badan seperti suami dan isteri, tak boleh juga. Dua sahaja, al-wajhu wal kaffain, muka dia dengan dua tapak tangan dia, kerana itu bukan aurat, boleh tengok, tak ada masalah. Tetapi tujuan dia adalah untuk menikah. Saja-saja duduk tepi jalan, duduk usah satu budak perempuan kat muka dia, jadi menimbulkan ketakutan orang, tak boleh buat perangai gitu. Saja-saja tak ada sebab, tengok menakutkan orang. Mana dalil dia kata kita boleh tengok orang nak kahwin ni? Tengok nombor 1 daripada An Sahl bin Sa'din radhiyallahu anhu qala anna imra'atan ja'at ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqalat ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ji'tu li ahaba laki nafsi fanadhara ilaiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fasa'ada an-nadhara ilaiha wa sawwabahu thumma ta'ta'a ra'sahu. Adalah kertinya daripada Sayyidina Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu menyatakan bahawa sesungguhnya seorang perempuan datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menyerahkan dirinya untuk berkahwin. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam merenungnya. Ini kita punya poin kita atau syahid kita apa dia? Merenungnya atas ke bawah, kemudian Nabi menundukkan kepalanya. Jadi seorang perempuan dia mai dekat Nabi SAW, dia tawar diri dia, maksudnya jadikanlah saya isteri, kahwin free pun tak apa, tak payah bayar apa pun, janji saya ni jadi isteri kamu je wahai Rasulullah SAW. Nabi tengok dia dan Nabi tundukkan badan. Nabi diam, Nabi tak cakap apa. Nabi ni jarang kata tak mau. Jarang kata tak mau tu, tak mau menyakitkan hati orang, menyedihkan orang. Nabi kalau orang tanya barang apa-apa pun macam tu. Kadang baju Nabi, orang nak susah, Nabi jenis tak reti. Tak reti kata tak boleh, tak tahu tak boleh. Tak ni, kata ni la ilaha illallah je. Tidak ada Tuhan melainkan Allah. Tang tu je. Saja-saja nak lock kat orang, tak ada benda. Selagi Nabi boleh tolong, Nabi SAW akan bantu seseorang tu sehingga mana saat yang terbaik Nabi boleh tolong, Nabi tolong. Kemudian Nabi rendahkan pandangan. Maka perempuan tu dia tahulah, kata Nabi tak berminat untuk jadikan dia. Hadis ni panjang. Datang seorang lelaki yang lain, dia kata, wahai Rasulullah SAW, kalau Nabi tak mau, bagi kat saya lah, saya lah mau. Nabi tanya dia, hang ada apa nak menikah? Ada ke benda nak bagi mahar ni? Dia kata, tak ada benda apa. Kain ada. Kain ni kalau saya bagi, memang saya tak pakai apa dah. Tu je ada. Maka Nabi SAW, Allah bagi ilham kat Nabi. Tanya kat lelaki tu, hang pandai tak baca Quran? Dia kata, saya pandai. Saya hafal lah beberapa surah. Kemudian Nabi kata, elok lah tu. Tanya perempuan tu kata dia tak pandai baca Quran. Maka mahar kamu yang kamu bagi kat dia ni adalah bukan dalam bentuk material, bukan dalam bentuk benda yang biasa orang boleh tengok, cincin ke, rantai ke, kereta ke, apa-apa benda yang kita boleh tengok. Tetapi benda ni adalah benda yang memberi manfaat. Dia tu hafal surah An-Nazi'at, perempuan ni tak hafal, dia boleh ajak perempuan ni sampai dia boleh hafal, maka dia dah boleh juga jadikan tu sebagai mahar. Maka nikahlah. Jadi kita nak tengok boleh tak? Boleh. Kita bincang dah dulu, kita boleh tengok macam mana, sama ada dia tahu atau dia tak tahu. Dia tahu dan dia tak tahu tu apa pun adalah situasi yang biasa. Contoh, dia sidai baju depan rumah dia, pakai baju, pakai tudung semua elok macam biasa lah, keluar depan rumah, maka kita boleh tengok, oh inilah perempuan yang aku nak kahwin. Boleh tengok dia lah.
Ataupun orang kata dia kerja dekat B Brown, tanya kat bahagian mana member kita ada kerja B Brown, hang kenal yang member aku ni? Dia kata, dia kerja hari ni, dia shift apa? Dia shift sekian-sekian, dia balik kerja sekian-sekian, dia duduk kat sekian-sekian. Kita satu macam lalu kot Bukit Belah tu, Syah. Member kata dah, dia main hari ni, aku dah jumpa dia dah. Dia tidur kat pokok sekian-sekian, dia pakai baju kalau koko, bas dia main 6.30. Hang lalu 6.15, hang boleh usah. Lalu oh ni lah bakal isteri aku. Boleh tengok, tak ada salah. Itu biasa. Bukan maknanya boleh tengok ni, pergi masuk, pergi tengok dia duduk mandi, sekodeng dia, buka bumbung tengok. Tu tak boleh lah. Saya nak kahwin dengan dia, saya boleh tengok. Tak boleh, buat tu, buat panggil huduh tu. Bila-bila pun tak boleh tengok macam tu. Tengok biasa tempat kerja dia atau tempat dia hidup keadaan biasa. Bukan pergi sekodeng dalam rumah dia. Dalam rumah biasa dia tak pakai tudung, biasa dalam rumah. Ini boleh tengok dengan niat untuk kita ni nak berkahwin. Macam tu. Kami nak buat istikharah lah Ustaz. Boleh juga. Kalau kita ada beberapa pasangan, kita dah tengok berkenan, kita boleh juga berkenan tengok dia dan kita boleh istikharah lah. Buatlah beberapa kali. Tak mesti mimpi. Tak mesti dalam versi mimpi. Mungkin salah satu cara alamat Allah bagi mimpi. Ataupun kadang-kadang Allah tunjuk dekat kita. Contoh, saya bagi contoh. Lalu kadang-kadang contoh, kita ni balik sembahyang subuh 2 orang dengan member kita, lepas kuliah subuh semua kena sarapan kat kedai semua, balik ada satu budak lelaki depan rumah kita main hantar nasi. Kita tengok pada jauh, kita kata siapa budak tu main duduk kat depan rumah hang bagi nasi, tengok isteri hang ambil nasi tu, siapa dia tu? Oh, yang tu apa, bakal nak kahwin dengan anak aku, bakal kahwin anak hang. Dia lalu depan dia berhenti dekat daripada orang, dia bersalam lah. Pakcik, dia bersalam. Apa makan dah kau? Baru nak pergi makan, saya nak pergi kerja pakcik. Okey, pergi. Dia tu tanya, lelaki ni siapa? Dia tanya, anak aku duduk kawan dengan dia, tak ada apa, kami pun nak pergi Malaysia, nak pergi tengok, nak pergi nikah lah tahun ni lah kot, insyaAllah. Dia kata, aku ni, macam aku pernah tengok dia ni, kat mana? Dulu, masa aku duduk Gopeng dulu, aku selalu pernah tengok muka dia ni kat balai polis. Gopeng balai polis, biar betul yang ni. Dia kata ada. Hancik elok-elok. Aku rasa dia naik garing yang ramai 7-8 orang budak-budak semua turun ke tu. Katanya kes dah dah. Saat nanti aku cek balik, telefon sini, cek sana, tanya kawan-kawan polis ada report daripada balai dah apa. Saya tengok betul. Ada satu kes dia kena tahan dulu di Gopeng tu. Dan ada pula bukan 2, 3, 1, 2. Ada banyak kes dia. Sampai hari ni, minggu lepas pun dia kena tahan dengan polis lagi semua. Kadang-kadang Allah tak tunjuk melalui perempuan yang buat istikharah tu atau lelaki yang buat istikharah, Allah tunjuk main ikut bapak dia, kawan. Adalah maksudnya petanda-petanda yang menyebabkan lelaki tadi atau perempuan tadi tak sesuai untuk dikahwin. Boleh juga kita istikharah. Istikharah ni biasa untuk benda yang besar dalam hidup lah. Kalau benda kecil-kecil jarang kita istikharah. Tengok Pak Haji seorang buat istikharah pukul 8. Haji buat apa? Istikharah. Dah istikharah apa? Tak, saya nak minta ke Allah Ta'ala doa, nak makan roti canai ke nak makan capati begini. Tuan tak istikharah, kedah apa-apa benda senang tu je. Tak buat teruk tu. Nak beli cikelat Hudson ke cikelat Hack. Tu tak payah. Beli roti Gardenia ke nak beli roti slice ke, roti Bengali. Benda besar dalam hidup. Kahwin, kerja, tukar kerja, pindah rumah, benda besar-besar kita istikharah. Dan kita tengok laki, tengok perempuan. Begitu juga perempuan pun boleh tengok orang laki. Dia pun kata, ni suami yang bakal kerja, orang yang nak kahwin ni, dia kerja sekian-sekian. Boleh perempuan tu macam mana? Kalau dia beli kedai ke, dia jalan ke, dia tengok ke, kita boleh risik, hang kerja dengan dia ni ke? Dia ni macam mana tempat kerja? Oh, dia ni bagus. Oh, dia ni tak boleh, dia ni bebai. Dia tak boleh, bos tegur dia, dia pernah baling cawan kepala bos hari tu. Contoh kita dapatlah report-report tu semua tu, kita balik kita istikharah, bincang balik. Sebab kasut yang kita nak beli pakai kat kaki sat-sat pun kita fikir, kita belek, duduk macam-macam. Benda 7-80 ringgit pun fikir macam-macam. Bayangkan seorang pasangan yang kita akan duduk dengan dia sampai bila-bila. Boleh, tak apa, tak ada masalah. Sebab bukan sahaja lelaki yang pi minang dan merisik. Ada dalam sejarah Islam ramai juga perempuan yang dia cadang untuk
ke lelaki, bukan laki. Dalam kitab biasanya sebut laki lah. Laki boleh tengok perempuan, laki boleh tengok perempuan. Sebab biasanya kalau nak kahwin ni, lelaki yang akan memilih perempuan. Tapi ada juga dalam sejarah, dalam kisah yang menyebut bahawa bagaimana seorang perempuan dia cadang supaya dia yang nak dekat diri, nak dia offer dirilah, kita kata. Contoh apa yang berlaku pada Nabi Allah Musa alaihissalam. Nabi Musa apabila dia ada kes tertampak seorang Qibti, dia lari mai di Madian. Sampai di Madian, bapa dia Nabi Syuaib alaihissalam, bakal pak mentua dia ketika tu, dia kata anak dia 2 orang, anak Nabi Syuaib bawa kambing pi, sebab bapa dia dah tua, dia bawa kambing, dia pergi bagi kambing minum air dekat telaga. Telaga tu besar. Bila dah habis orang lelaki ramai, dia perempuan dia segan duduk sebelah. Jadi bila orang dah habis, orang tutup telaga tu. Jadi benda tu berat. Anak Nabi Syuaib ni duduk tepi tu. Nabi Musa duduk tengok ya, dia tanya ada apa. Dia kata, dah ayah saya tak apa sihat, saya nak main bagi kambing minum air. Tengok daripada tutup telaga. Nabi Musa berseorangan buka telaga tu. Padahal benda tu memerlukan beberapa tenaga orang lelaki dewasa baru boleh buka. Tapi kuat Nabi Musa ni, dia buka. Maka dia pun minum. Bila balik rumah, balik awal tak macam biasa. Nabi Syuaib tanya, sebab apa balik awal? Maka dia pun kata, sebenarnya adalah abang seorang tadi tu, abang ganteng seorang tu, dia bantu saya. Bapa dia kata, panggil dia mai. Anak Nabi Syuaib sampai, dia kata, inna abi yad'uka liyajziyaka ajra ma saqaita lana. Ayah panggil sebab ayah nak bagi hadiah lah, atau terima kasih lah sebab bantu bagi minum air kat kambing kami. Boleh dah main rumah. Bila sampai kat rumah, anak Nabi Syuaib 2 orang ni, dia bagi tahu dekat Nabi Syuaib, inna khaira man ista'jartal qawiyul amin. Wahai ayah, ambil daripada orang ni, ambil dia ni jadi pekerja kita, jadi staff. Sebab saya tengok dia ni amanah, dia ni bagus. Walaupun saya berseorangan jalan dengan dia tadi, nak main kat rumah, tetapi saya rasa dia tak buat benda jahat, dia bagus, dia amanah, dan dia kuat. Sesuai lah 2 watak ni untuk jadikan staff kita. Maka Nabi Syuaib yang offer. Syuaib offer apa? Offer kata, boleh kahwin dengan salah seorang, dengan anak aku ni, dengan upah 8 tahun, dengan mahar dia 8 tahun hang kerja dengan aku. Kalau hang rasa nak okey, hang boleh tambah lagi 2 tahun, cukupkan 10 tahun. Maknanya semawa ini bukan datang pada Nabi Musa, datang pada keluarga orang perempuan, ayah mentua dia sendiri offer dia. Kita pun kalau main masjid surau, tengok anak-anak muda yang baik dan bagus, pergi kat dia, adik kahwin ke belum? Tak kahwin ke, dia kerja kat mana sekian-sekian, anak pakcik tu ada ni, pakcik nak offer kan? Boleh tak salah? Boleh tak? Kita tengok budak tu bagus kan? Boleh kan? Offer dia. Sebab bagus lah kita dapat anak-anak orang baik. Nak cari orang baik-baik ni masjid surau lah. Surau kami semua tak ada Ustaz, semua kahwin dah. Yang nak menikah 1 lagi dah. Bagi ada habis dulu. Ataupun kisah yang berlaku kepada Nabi SAW, Hafsah radhiyallahu ta'ala anha, anak kepada Nabi Sayyidina Umar. Dia ni, suami dia meninggal ketika Badar. Jadi sebagai seorang bapa, anak dia dah tak ada suami, maka ayah dia cuba cari calon-calon suami yang baik untuk anak dia. Dia offer siapa? Offer Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Wahai Abu Bakar, anak aku dah meninggal, menantu aku, bolehkah hang kahwin dengan dia? Bila cakap, Sayyidina Abu Bakar ni suka ubah topik. Dia macam tak melayan sangat kisah tu, offer tu. Dia pun tanya tukang lain lah, macam mana ini dah bagi makan unta ke? Macam mana yang ni? Dia tukar topik. Sayyidina Umar kata, aku cakap benda besar kot, ubah topik apa? Pergi kat Sayyidina Osman. Sayyidina Osman pun nampak macam tak apa berminat, macam tak menunjukkan kesungguhan, respon tu tak apa positif lah. Akhirnya Nabi SAW masuk Minang, dan lepas kahwin semua dah, baru Sayyidina Abu Bakar bagi tahu,
Dulu aku pernah dengar Nabi SAW ada bagi tahu tentang Hafsah. Aku kalau Nabi tak abang, aku boleh juga nak bantu orang jadi menantu, tolong anak keluarga adik-adik kita, kawan tu. Tetapi ada rahsia Nabi yang aku simpan. Ini hadis ini berada dalam bab Riyadhus Shalihin, bab menutup menjaga rahsia. Sayyidina Abu Bakar dia tahu rahsia Nabi, dia tak bagi tahu kat Sayyidina Umar walaupun dia berkawan. Sayyidina Umar kata, aku terasa hati sangat dengan Sayyidina Abu Bakar. Kalau hang tak mau pun tak apa, tapi cara hang tolak tu nampak macam tak minat sangat lah. Aku jadi tak syok lah. Bila dia dengar penjelasan Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar, baru dia tahu, oh sebenarnya dia bagi peluang aku jadi orang yang, anak aku dapat peluang yang lebih besar, jadi ummul mukminin. Jadi kesimpulan dia apa? Boleh seorang laki dekat untuk kahwin dengan orang perempuan. Boleh juga seorang perempuan bila dia melihat ataupun wakil pada perempuan bila melihat anak-anak menantu atau orang-orang yang soleh untuk dijadikan menantu. Kata Nabi SAW, "Idza atakum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuh." Kalaulah datang pada kamu seorang yang baik agamanya dan baik akhlaknya, maka kahwinkan dia dengan anak kamu. Ada peluang kahwin. Maka topik dia adalah boleh tengok. Hadis yang berikutnya, Nabi radhiyallahu anhu qala kuntu 'inda Nabi sallallahu alaihi wasallam fa atahu rajulun fa akhbarahu annahu tazawwaja imra'atan minal ansar. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Anazarta ilayha?" Qala, "La." Qala, "Fadhhab fanzur ilayha fa inna fi a'yunil ansari syai'a." Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya, aku duduk bersama dengan Nabi SAW. Kemudian datang seorang lelaki dan beritahu pada aku, dia telah berkahwin dengan seorang wanita Ansar. Nabi SAW bertanya, adakah kamu telah melihatnya? Dia dah kahwin. Nabi tanya kat dia, sebelum hang kahwin apa tu dulu, hang tengok tak dia dulu? Sebab dia kata dia kahwin orang Ansar. Lelaki ni adalah orang Mekah. Lelaki ni orang Mekah, Makki. Dia kahwin dengan orang perempuan daripada Ansar, orang Madinah. Nabi tanya kat dia, hang tengok tak dia dulu? Kan kahwin saja gitu je. Dia kata, Nabi SAW bersabda, pergi lihat dia. Sesungguhnya pada mata orang Ansar itu terdapat sesuatu yang kemungkinan kamu tidak berkenan dengannya. Baik. Jadi melihat seorang perempuan sebelum berkahwin tu, sebab orang tu adalah orang luar, jadi dia bukan orang asal Madinah. Hampirlah tengok, sebab mata orang perempuan Ansar ni ada sesuatu, mungkinlah dia besar sikit ke. Kalau menikah dengan orang bangsa Cina, dia masuk Islam kan, nikah dia, mata dia ada mata macam tu. Semua orang, semua negeri, semua negara, semua bangsa, semua kaum dan puak dia ada lah. Cuma Nabi kata orang Ansar ni ada sesuatu di mata dia. Maknanya bagi hang puas lah tengok. Kalau kita nak kahwin, kita tengok. Jangan suruh bapa, jangan suruh mak tengok. Mak tengok, kalau dia tengok siapa pun dia berkenan lah. Lagi takut tua-tua pun dia okey kok. Tengok bakal pengantin lah, yang tengok bapak dia. Tengok bapak dia, kamu lah mak tak berkenan lah, pakcik tu lah, umur 60 dah, bukan nak menikah dengan pakcik tu, nikah dengan anak dia. Pakcik tu memang tua dah, pakcik tu aku yang nak nikah dia. Mak kata, karena mak pun dah lama duduk seorang kan. Kata Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu, annahu khataba imra'atan faqala lahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam unzur ilaiha fa inna ahra an yu'addama bainakuma. Daripada Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu, sesungguhnya dia telah meminang seorang perempuan. Maka Nabi bersabda padanya, lihatlah perempuan tu, kerana sesungguhnya ia sangat patut berkekalan kemesraan di antara kedua kamu. Jadi orang perempuan ni dikahwin di atas beberapa benda lah. Ada yang kahwin di atas cantiknya, ada yang kahwin di atas akhlaknya, ada yang dikahwin atas keturunannya dan kekayaan dia. Tapi yang paling bagus adalah agama.
Sebab cantik ni saya bagi tahu kat tuan-tuan, kalau kita kahwin pasal cantik, satu hari cantik tu akan hilang. Kalau kita kahwin sebab dia handsome sangat, handsome tu satu hari akan hilang. Orang tu boleh cantik sampai umur berapa? Tuan-tuan beritahu saya. Dia umur 15, 16, 18, 20, 30 comel eh? 97 comel. Comel tu akan hilang. Tapi perangai yang baik tak akan hilang. Dia baik, dia akan kekal. Kalau dia jadi rajin bantu suami dia, dia elok ya. Cantik tu bukanlah satu isu sangat. Dapat rezeki, dapat isteri cantik, alhamdulillah. Tuan-tuan yang kita dah berkeluarga sekian lama, dan kita akan realize dan sedar bahawa kecantikan tu bukanlah sesuatu yang besar dalam rumah tangga. Kalau cantik 24 jam duk menghadap telefon, duk buat konten TikTok, baju tak lipat, kita balik rumah makan masak tak ada, jadi huru-hara rumah tangga, pampers pun anak berak sampai kering dah. Kawan tu pun jadi tak tahu apa lama dah duduk dalam pampers tu. Kalau macam tu, setakat tu cantik tu tak memberi apa-apa faedah pun. Tapi biasa dah isteri. Tuan-tuan tengok tok-tok kita umur apa? 83, 74. Comel tak? Comel sah. Biasalah tok-tok lah, umur tua-tua. Tapi tengok dia khidmat dengan suami macam mana. Kita balik kampung, tok mentua kita pagi bangkit pagi, masak yang tu, masak yang ni, khidmat. Maka khidmat pada suami tu menyebabkan berkekalan jadi seronok tu. Jadi kahwin boleh tengok rasa cantik, boleh kahwin. Tapi bukan pasal cantik sahaja kita nak kahwin. Biar pergilah ustaz, dia tak ada agama ke, dia korang ajak ke, dia terajar orang ke apa ke, janji dia comel. Janji bila aku jalan pergi kenduri kahwin yang mana-mana, orang kata, "Oi, bini hang comel sungguh nah." Itu je dia nak. Dia balik rumah, dia merana, isteri dia terajang dia, isteri dia hempuk kuali di kepala dia, tak apalah. Janji kawan dia kata bini dia comel. Masa duduk makan kawan-kawan dia tanya, "Weh, hang main seorang ke main dengan bini hang?" "Aku main dengan bini aku." Bini aku kan comel. Dia nak bangga kat orang setakat comel. Jangan, tak kelama comel tu tak ke mana pun. Kalau jenis biadab tu, kita jenis tak comel pun kita tak layan lah. Tetapi kaunter di kedai makan kan, awet comel, muka macam Belgium campur Australia, campur Arab, tu comel. Tapi kita pergi kata kat dia, dia ambil kertas menu tu, nah, tengok order apa, saya mai sini. Comel hak Belgium, Australia dengan Syria tu, terus dia hilang tu. Dia macam control A, select all, delete folder tu. Walaupun dia comel, perangai dia tu menyebabkan jadi tak comel tu. Tapi tak comel mana? Dia baik. Nabi SAW sebut, isteri yang baik, yang salihah itu adalah apabila kamu tengok muka dia, kamu rasa gembira, rasa bahagia, rasa seronok. Itu isteri yang salihah, walaupun tak cantik. Cantik, alhamdulillah, tu bonus tambahan. Dah lah cantik, pandai masak, baik, hormat suami, hormat keluarga mentua, pandai jaga anak, pandai masak, pandai menjahit, pandai yang tu. Kalau ada, tentu boleh ambil kan. Biasanya dalam drama yang ada. Dalam drama dengan buku Nobel cinta. Tu ada. Biasa 4 kali mati pun tak jumpa ini tu. Kata Abu Humaid atau Abi Humaidah, wa qad ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza khataba ahadukum ra'atan fala junaha alaihi an yanzura ilaiha idza kana innama yanzuru li khitbati. Kalau tuan-tuan ada pen, kalau buku tu milik tuan-tuan sendiri, tuan-tuan tulis kat situ ha alif. Dia ada printing error sikit, dia tulis khitbatihi, asal dia khitbatiha. Wa in kanat la ta'lam. Artinya daripada Abu Humaid atau Abu Humaidah, kata Sya'rawi, sesungguhnya dia melihat Nabi SAW bersabda, apabila seorang kamu meminang seorang perempuan, maka dia tidak menjadi kesalahan untuk melihatnya. Jika melihat itu bertujuan untuk meminang, sekalipun perempuan itu tidak mengetahui. Perempuan itu tak tahu pun kita tengok dia. Kalau kita habaq dia, kita nak tengok dia, lagi dia bersiap. Dia pakai filter TikTok ke, dia pakai foundation 8 kilo ke, muka tak ori. Sebab kita dah habaq lah, kita nak jumpa dia.
Kita pergi hari biasa. Dia duduk kunyah kacang belakang rumah dengan kursi apa semua, duduk sembang dengan mak dia macam tu. Itu muka original. Jarang orang kunyah kacang berfoundation. Cicak roti dengan kopi radik jarang berfoundation tu, memang melampau sangat tu. Biasa-biasa. Macam tu kalau kita pergi tengok, dia tak tahu pun. Skodeng lah kalau bahasa kita. Tapi skodeng tu bukanlah skodeng tempat-tempat yang tak sepatutnya macam tu. Jadi laki pun boleh tengok, perempuan pun boleh tengok, tak ada masalah. Cantik lah. Banyaklah kes. Saya tuan-tuan pergi dekat jabatan ni, Mahkamah Syariah kita, tuan-tuan bawa kereta, duduk je dekat situ, boleh tengok berapa ramai orang yang masuk keluar, pasangan muda-muda umur 22, 23. Awal-awal lah kahwin apa semua ni, mai nak file penceraian. Bukan tak comel, semua comel-comel tu, semua cantik-cantik tu. Bukan kata cantik mesti kekal. Siapa dapat isteri yang tak cantik, maksudnya dia akan menderita seumur hidup. Taklah. Cinta, kasih, sayang tu dia merujuk kepada satu sifat kebahagiaan Allah bagi. Kita seronok lihat dia, okey, boleh kahwin. Macam saya abang lah, tak cantik pun alhamdulillah, tak cantik pun alhamdulillah. Wal khamisu, yang kelima, an-nadharu lil mudawati fayajuzu ila mawdi' allati yahtaju ilaiha. Kelima, melihat perempuan kerana merawat, maka boleh melihat ke tempat yang diperlukan sahaja, bertujuan menjaga adab wanita, kerana biasanya lelaki. Yang kelima, seorang lelaki boleh tengok perempuan bila untuk tujuan lil mudawati, maknanya adalah untuk tujuan perubatan. Kita doktor, kita boleh buat berubat orang, tapi ada beberapa syarat-syarat dia. Mana dalil yang menunjukkan bahawa seorang lelaki dia boleh berubat dengan seorang perempuan dan melihat dia? Dalil dia mana? Syoknya kitab kita ni, sebab semua benda dia cakap tu dia bawa hadis Nabi SAW. Apa hadis dia? Kata Sayyidina Jabir radhiyallahu anhu, anna Umma Salamata radhiyallahu ta'ala anha ista'dhanat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil hijamah, fa amara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam Aba Tayyibata an yahjumaha, qala hasibtu annahu qala kana akhaha min ar-radha'a aw ghulaman lam yahtalim. Daripada Jabir radhiyallahu anhu, sesungguhnya Ummu Salamah isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam minta izin kepada Nabi untuk berbekam. Maka Nabi SAW suruh Abu Taibah untuk bekam Ummu Salamah. Kata Jabir, aku sangka Nabi ada sebut Abu Taibah tu saudara susuan Abu Salamah atau seorang kanak-kanak yang belum baligh lagi. Jadi dalam isu ini, Sayyidatina Ummu Salamah nak berbekam, panggil Abu Taibah. Abu Taibah ni satu adik-beradik, dan satu lagi dia tu adalah budak kecil lagi. Maka dia pandai dalam bab hijamah, Nabi panggil dia. Kita kalau nak berubat dengan satu orang yang lelaki, perempuan, boleh ada beberapa syarat. Tuan-tuan tengok di bawah syarat dia. Disyaratkan berubat tu mesti ditemani mahram. Mesti ditemani mahram. Okey, dalam isu hospital kita, katalah isteri kita ada bahagian-bahagian perut ke, bahagian antara pusat aurat besar ni menyebabkan dia kena selok dan tunjuk, sebab ada benda-benda yang melibatkan kesihatan. Kebiasaannya doktor akan masuk, kita pergi klinik, doktor akan tarik tirai, dan di dalam tirai itu ada nurse. Kebiasaannya kalau nurse tak ada, nurse akan ada satu nurse, satu doktor, satu ni. Dan dia pun nak buka, dia kena buka bahagian yang sepatutnya sahaja. Contohlah, kena sengat dekat pinggang, betul kat bawah pinggang, bawah pusat ni, dekat kawasan sini kena sengat kala jengking. Jadi apa dia buat? Doktor tu buka atas dengan bawah macam tu, bagi dia dapat kawasan yang sepatutnya aja dia tengok. Dia tak boleh suruh perempuan tu selok daripada awal sampai habis, bahagian-bahagian tak kena mengena, tak boleh tengok. Sama juga kalau kita pergi berubat dengan kena rasuk ke bahagian
pengamal perubatan Islam, pastikan bila kita berubat dengan dia, dia ada dia nak masuk bilik. Dia kata siapa sakit, mai masuk bilik. Dia tak boleh berdua dengan isteri atau anak perempuan kita, tak boleh. Kita kata mai saya masuk sekali. Pengamal perubatan yang baik, dia akan kata saya nak bawa anak perempuan kau ni masuk. Siapa? Abang dia ke, bapak dia ke? Ada mai sekali, jom kita masuk sekali. Siapa? Tak ada, saya main seorang dia. Tak apa, kakak main teman. Mak dia ada, tak apa, tak ada masalah. Jadi kita tahu dia berubat apa. Sebab banyak kes-kes tu masuk dalam jadi macam-macam. Dia pegang tempat yang tak sepatutnya, dia tengok tempat tak sepatutnya. Sebab bila dia duduk dua orang, yang ketiga setan lah. Kena amal. Dia kalau mengamal perubatan, kalau kita pergi tengok dia pakai sarung tangan cantik elok, okey. Dia nak berubat pun dia panggil orang teman, okey. Dia pun tengok tutup aurat elok, okey. Jangan kita masuk tengok dia pakai seluar pendek. Tu nak berubat ni, tu pakai bawah sikit pada seluar kecil je. Seluar kecil dia kecil lagi, ni bawah sikit pada seluar kecil je. Kita mana dia ni, tu ni baru balik swimming pool ke apa? Tu begitu hantar yang berubat tu. Yang tu mana punya tu tak tahu tu. Kita mau belah. Kita masuk dalam rumah perubatan tu, kita tengok ada banyak tulang-tulang. Dia letak tulang ikat. Itu tak okey. Tulang tu makanan jin. Jangan kita syok ada satu yang pelik dengan perubatan. Dia suka berubat dalam gelap. Hitam rumah dia, gelap, berasak-rasak rumah dia. Kita kata tu kita nak cari tu kena buka lampu handset. Kena tiup. Tu ada hujung tu. Tu macam yang rambut duduk tu, dengan gelap-gelap duduk tu. Tu jangan berubat. Asap pun sama. Semua tu semua jin-jin yang kerja tu. Dia duduk tepi tu, dia duduk tu. Kita balik. Tapi sebelum balik tanya dulu, tu siapa tu suka duduk dalam gelap? Dia tak, memang cara aku berubat, aku tak boleh ubat dalam cerah. Tu pantang aku. Kita balik. Tu sebab apa? Tu berubat dalam gelap. Dia kata TNB baru potong pagi tadi, duit tak banyak 3 bulan. Yang tu tak apa lah. Yang tu kita boleh berubat. Yang tu kita lepas berubat banyak lebih sikit lah kat dia. Kesian kat dia, karen pun kena potong. Orang tak berubat lah. Sekarang ni orang pakai AI dah, orang tak pakai dia. Jadi susah. Tanya sebab apa dia gelap. Saja-saja gelap, jangan duduk. Doktor, hospital, klinik, siapa pun lah tuan-tuan, nak berubat boleh. Tok Mudin pun boleh tengok. Boleh ke Ustaz Tok Mudin tengok? Boleh. Bila? Ada tempat dah ada masa dia lah, boleh tengok. Suka hati dia tengok lah. Dia boleh tengok masa dia sunat. Doktor nak bersalin, boleh. Dia ada 4 tahap lah. Kalau boleh, doktor perempuan muslimah. Kalau tak boleh, doktor tak Islam tapi muslimah. Yang ketiga, doktor lelaki muslim. Kalau tak ada juga, lelaki tak muslim. 4. Kita azan dulu. Saya cerita lagi 4 ni. Baik. Kalau berana kat hospital, biasanya hospital kerajaan, kita boleh lah request, tak ada masalah. Mereka akan take note lah. Kata boleh tak nurse, saya nak kalau boleh doktor perempuan. Mereka tengok jugalah doktor apa bertugas waktu tu. Kita doa lah banyak-banyak kat Allah. Jadi mungkin ada rotation. Jadi kena betul tang isteri tak nak bersalin tu, doktor tu lah doktor perempuan. Alhamdulillah. Kalau tak ada, kalau doktor mana main pun tak apa, tak jadi masalah. Kadang-kadang kita doktor perempuan tapi ada komplikasi. Anak tu terbalik ke, urat ni apa, tali perut ni apa, simpul ke apa ke. Jadi doktor pakar yang bertugas itu adalah doktor lelaki. Dia main, tak apa, tak ada masalah. Sebab dia boleh tengok, tapi syarat dia adalah waktu tu sahaja. Dia tak boleh esok orang jalan kat Queens Bay, dia buka perempuan pun dia tengok. Dia tahu yang apa orang tengok ni? Saya doktor pakar. Tak boleh, doktor pakar mana boleh tengok orang. Doktor pakar boleh tengok bila? Masa bersalin je. Kawan tu dah habis semua, duk tolak wheelchair, dia bertugas tu. Tadi yang beranak 3 hari lepas kes semua baby sihat lah. Okey, main tengok sikit. Tak boleh, baru tu memang kena terajam lah. Tok Mudim sama. Tok Mudim boleh tengok tempat yang paling private, boleh tengok. Boleh. Masa tu je. Jalan pasal malam tak boleh buka tengok tu. Saya Tok Mudim, saya boleh tengok. Tok Mudim bukan alasan tengok.
Dia boleh tengok waktu tertentu sahaja, waktu berubat sahaja. Dan tidak ada perempuan yang dapat merawatinya. Tak ada dah orang perempuan. Macam tadi contoh doktor bertugas, tak ada. Penyakit ni memang pandai urut ni laki je. Sebab ada satu pakcik dekat balik pulau, dia pandai bab tangan ni. Sebab tangan isteri kita terseliur lah, susah lah, pi orang lain semua dia tak pandai. Kena cari yang laki saja. Tak ada dah perempuan yang boleh urut, laki saja. Okey. Sebab dia pemain lah. Macam tak okey, dia kata ni kena jumpa pakar urut ni. Pakar urut tu ada dekat Baling, Kedah, hampir Baling. Tapi pakcik, tak apa, tak ada masalah. Dan jika didapati perawat yang Muslim, maka tidak dibenarkan menerima rawatan lagi pada orang bukan Islam. Kalau ada perawat tu jumpa dah, tapi ada dekat sekian-sekian tempat, okay, kita pergi. Ada kat mana? Geluguk. Malas lah pergi geluguk. Aku duduk sini pakai berubat dengan Denny je lah. Tak boleh. Syarat yang sama juga dikenakan pada pesakit lelaki. Tidak boleh berubat dengan seorang perawat wanita jika masih ada lelaki. Dan jika tidak perawat lelaki, hendaklah pesakit lelaki ini ditemani oleh perempuan yang mahram atau isteri, supaya terelak daripada berkhalwat dua orang. Dan yang terakhir, yang keenam, wasadisu an-nadharu lisyahadati aw lil muamalati fayajuzu an-nadharu ila wajhil khassa. Untuk menyaksikan, kerana untuk menyaksikan atau urus niaga, maka harus melihat pada muka sahaja. Jadi bila kita nak tengok betul ke tak muka, kadang kita pakai purdah nak pergi masuk dalam Dewan Periksa. Periksa tu kat universiti. Jadi kita nak pastikan memang betul student ni memang student yang betul, sama dengan ni. Takut dia pakai adik ipar dia, takut dia pakai jiran dia, pakai purdah. Jadi dia buka, okey, buka sana nak tengok muka. Kita pun buka muka dia, muka menghadap ke dia lah. Dia tengok, okey, sama pakai purdah balik, boleh. Boleh, tak ada masalah. Dekat airport, biasanya bila kita pergi luar negara, jadi kawan nak cop airport, pasport tu, pasport tak ada purdah, tak ada pakai niqab. Dia kata, buka saya, aku nak tengok. Takut hang orang lain menyamar, nak buat tak baik kat negara kan, nak bunuh siapa-siapa kan. Jadi kita boleh buka, tapi buka muka sahaja. Ataupun untuk muamalat, apa-apa urusan perniagaan, apa-apa muka tak ada masalah, harus melihat. Wasadisu, yang terakhir adalah an-nadharu ila al-amati 'inda ibti'aiha fayajuzu ila al-mawadi' allati yahtaju ila naqli biha. Melihat hamba perempuan ketika ingin membelinya, maka harus melihat ke tempat-tempat yang diperlukan untuk membelek-beleknya. Ini isu beli hamba lah. Saya rasa nombor 7 ni kita tak praktik dah dalam masyarakat. Sampai nombor 6 sahaja boleh tengok. Jadi dalam ada masa boleh tengok perempuan, ada masa tak boleh tengok. Jadi apa sahaja Islam ni, dia adalah agama yang sangat toleransi. Bila ada ruang yang kita nampak macam tak boleh, tapi ada ruang yang boleh. Ada benda ni tak boleh, tapi boleh atau tak boleh masih lagi berasaskan kepada dalil daripada Quran dengan hadis, supaya kita tak buat pakai-pakai sendiri. Tak apa kot, boleh kot, Tuhan Maha Pengasih Maha Penyayang, tak boleh buat begitu. Okey, kita jumpa dan siri akan datang. Syarat-syarat jadi wali nikah dan 2 orang saksi. Masjid Bayan Baru, lantik kita jadi saksi. Masjid Bayan Lepan, Masjid Sungai Tiram, lantik kita jadi saksi. Jadi kita ni bolehlah RM30. Contoh, disebabkan RM30, kita punya lantik. Minggu ni ada berapa pasangan? 3, cantik. 1 hari 90, 2 hari kira ketui je. Tapi kita jadi saksi tu, kita kena tahu betul. Jangan suka hati je. Hang kena-kenal 2 orang ni, kenal ke tak? Tak tahu daripada 2 orang adik-beradik, mak susuan, bapak menakan apa, mak kahwin 2 lah apa semua, satu mak satu bapak semua, tak tahu apa. Jadi RM30 balas gitu je. Nanti kita tengok siri akan datang siapa syarat-syarat jadi wali, dan saksi suka-suka hati boleh ke tak boleh. Baik, auzubillahi bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa rasulil ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين.